eksponen ni. Okay, next. Next adalah logarithmic function. Tadi eksponen, ini logarithmic. Okay, kalau eksponen tu macam kapal terbang, macam ni, naik ataupun turun, macam ni, macam ni. Log dia macam huruf L tu sendiri. Huruf L tu macam mana? Dia tegak, vertikal, betul tak? Jadi, function dia akan macam menegak. Dia macam, tapi dia tak sangat. Ni aku kasih contoh 4 bentuk dia. Kat sini. Okay, now. The first one kita ada log X kat sini. Log X. Log X. Ini adalah contoh log X. Kita start dari mula-mula dia rapat, lepas tu dia maksudnya macam tu lah. Macam tu kan dia vertical, dia tegak, dia tak mendatar. Okay. Next one. Next one adalah daripada ni dia rapat, turun bawah sini pula. Jauh pula. Ini adalah negative log X. Negative log X. Jadi kamu dah nampak kat situ. Kita dah boleh nampak kat situ. Kalau log X, depan log tu positif, dia akan naik atas. Daripada bawah, dia akan naik atas. Tapi kalau negatif dia dekat luar, dia daripada bawah turun. Daripada bawah turun. Okay. Now, next one adalah this one. Allah buruknya. Okay, like this. Ini adalah log negative X. Jadi kamu dah boleh nampak beza lah kat sini. Ini X, ini negative X. Yang log X yang purple ni dia ke kanan. Yang hijau tu dia ke kiri. Jadi log ni adalah naik kanan. Yang hijau pula naik tapi ke kiri. Okey. Jadi persamaan yang purple dengan yang merah adalah dia dua-dua ke kanan. Cuma yang purple tu naik atas sebab depan log adalah positif. Yang merah tu turun bawah sebab negatif depan log. Dan last but not least adalah ini. Tengok daripada atas turun bawah. Maksudnya dia adalah negatif dekat log dia. Lepas tu dia ke kiri sebab negatif X. Jadi ini adalah 4 bentuk asas log. 4 bentuk asas log. Okey, jadi maklumat-maklumat yang kita boleh tahu adalah inilah. Sama ada dia kalau positif dia naik atas ataupun negatif turun bawah. Okey. Maklumat yang kedua. Okey, maklumat yang kedua, maklumat yang kedua adalah pada nilai X tu. Kalau dia positif, maksudnya dia akan ke kanan. Kalau negatif, dia akan ke kiri. Ingat, kalau ke kanan, mesti daripada kiri lah. Okey. Lepas tu, okey. Kalau terbalik dengan eksponen, kalau eksponen ada horizontal asymptote, logarithm ada vertical asymptote. Logarithm ada vertical asymptote. Kat mana vertical asymptote tu? Dia berada di sini. Ini adalah vertical asymptote. Vertical asymptote. Jadi dekat sini, vertical asymptote kita dekat mana? Dia bersembunyi di sini. Dia adalah pada X sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Okay. Jadi mari kita start buat this one. Okay. Now, what is the first information? Tengok depan log. Positif. Bila positif, dia naik atas. Dari bawah naik atas. Dari bawah naik atas. Okay. Now, maklumat yang kedua adalah dia positif. Jadi dia ke kanan. Dia ke kanan. Bila dia ke kanan, kita dah boleh tahu dia akan kanan sebelah sebelah kanan. Dia akan sebelah kanan vertical asymptote kita. Apa vertical asymptote kita? Mana nak dapat? Di sini. Sebelah vertical asymptote iaitu iaitu 3x minus 1 sama dengan kosong.
X sama dengan 1/3. Jadi, vertical asymptote kita adalah X sama dengan 1/3. Okay. Jadi, mana paksi X, paksi Y? Mari kita buat kat sini. X, Y. Okay. 1/3. X 1/3 dia dekat sebelah kanan. Kalau dia positif, maksudnya dia mesti dekat sebelah kanan. Okey, 1/3. Mungkin aku kena buat sebelah sini kot. Padam. Tepikan sikit. Macam ni. Y. Okey. Dan letakkan vertical asymptote kita kat sini. 1/3 kan positif. Ni 1/3 kan. Okey. Lepas tu, kita kena tengok graf kita mesti naik atas ke kanan. Bila naik atas ke kanan, dan dia mesti sebelah kanan pada vertical asymptote. Jadi dia tak boleh vertical asymptote sini, kamu naik atas sini. Tak boleh langgar macam ni, tak boleh dia tidak menepati. Jadi sepatutnya dia sebelah sini. Inilah fx kita. Inilah fx kita. Ini fx kita. Jadi kamu tak boleh lukis macam ni. Kenapa kita tak boleh lukis macam ni? Kan tadi saya dah kata, kalau kalau X tu adalah positif, kita dah tahu dia ke kanan, dia mesti sebelah kanan vertical asymptote. Dia tak boleh kita dah tahu dia ke kanan, tapi kita start daripada kiri vertical asymptote. Salah. Saya buat macam tu sebab ramai yang buat macam ni. Keliru kat situ. So tengok, dia mesti sebelah kanan vertical asymptote. Vertical asymptote yang biru cair tu, yang biru pekat tu adalah function kita. Okey, kalau yang ini pula, apakah domain dan range kita? Sir, Ya sayang, tak nampak ke? ini x-intercept dia kena cari juga ke macam exponential. Kalau macam ni, tak payah cari pun tak apa. Tapi lebih baik carilah. Rasa macam kekurangan kan? Kekurangan pedoman, carilah. Tak ada masalah. Jadi, Okay. kalau nak cari X asymptote, nak cari X intercept, Y sama dengan kosong. Betul tak? Lepas tu kamu substitute je lah. Kamu cari ni je lah. Kosong sama dengan log 3X tolak 1 kan? Gunalah kalkulator, kau dapatlah X kau berapa. Itulah nilainya dekat sini. Okay. Sebab kalau kita cari pun dia tidak, kita dah buat dengan betul. Melainkan kita lalu dia dekat paksi X. Kita tengok contoh lagi satu tu nanti. Okey. Domain dia apa? 1/3. Betul. 1/3 sampai infinity. 1/3 masuk ke tak? Tak. Tak Tak. masuk. Okey. Tidak. Rational pula. Apa natang ni? Range. Lupa dah aku. Okey, range dia apa? Real number. Bagus. number. Real number. Kita buat real number je lah. Okey. Kalau kamu perasan apa nama ni? Logarithm, dia punya range sentiasa real number. Tapi, kalau dekat exponent, siapa yang real number? Domain. Domain. Nampak? Dia terbalik, betul tak? Dia terbalik kan? Dia terbalik. Ada maksud dia tu. Ada maksud dia. Saja bagi kau trailer movie. Kau program dah nak buka kan? Tak sabar-sabar Tak sabar-sabar nak buat maksiat kat dalam tu Kesan anti-vaksin. Tak boleh nak kaji gelombang pawagam tu dengan agenda Illuminati. Okey. Nah. Okey, yang ini negatif. Negatif dekat luar log maksudnya apa? Ke bawah. Ke bawah. Bagus. Ke bawah. Kalau ke bawah mesti dari atas lah. Jangan tiba kau pala tahu pula. Okey, lupa pula nak cerita. Yang ini log ni asas berapa? 10. Asas 10. Yang ini asas apa? Asas E asas eksponen. Jadi dalam logarithm tak kisah asas apa sekalipun. Tapi kau kena kira betul lah. Contohnya kat sini ln ni maksudnya asas E kan. Maksudnya contohlah kalau kau nak kira kosong sama dengan negatif ln 2 tolak X. Kau jangan tiba-tiba jadikan dia log 10 pula. Salah. Dia sebenarnya log apa ni? Dia adalah log E 2 tolak X. Lepas tu kau selesaikan je lah macam mana dapatlah X tu apa. Tak kisah pun. Aku rasa tak silap hari bulan kena cari ni. Tak apa. Nanti kita cari sesama lepas ni. Okey. Now.
Okey, kita tahu dia ke bawah. Okey, apa maklumat lagi satu? What is the second information? Tengok dekat X. X. X dia negatif. Maksudnya ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Bila ke kiri, kita mesti tahu dia adalah sebelah kiri siapa? Belah kiri vertical Accepted. asymptote. Vertical. Vertical asymptote siapa? Betul lah asymptote saja pun boleh. Ni. Siapa nama kau? Aiman tak ada masalah. Janji kau faham lah dia adalah vertical. Okey, mana nak dapat? 2 tolak X. 2 tolak X sama dengan kosong. X sama dengan 2. Betul? X sama dengan 2. Jadi kita punya bentuk graf mesti sebelah kiri. Dia tak boleh sebelah kanan. Sebab kita dah tahu dia adalah ke kiri. Okey. Now. Kalau di sebelah kiri, aku buat macam ni lah. Ini X. Alah, panjang sangat pula. X, ini Y. Okey. Sekarang ni, kita punya vertical asymptote kita adalah X sama dengan 2. Sebelah sinilah. Sebelah di sinilah. Okey. Jadi, dia adalah turun ke kiri. Turun ke kiri. Turun ke kiri maksudnya dia mesti sebelah kanan ke sebelah kiri. Sebelah kiri vertical asymptote. Dia tak boleh bermula dari sini. Lepas tu kau dengan penuh palatau kat sini. Dia ada intersect kat situ. Dah salah. Dah salah. Jadi mesti start daripada sebelah kiri vertical asymptote. Mula-mula dia rapat. Selepas itu dia bergaduh. Cari ganti orang lain. Dah tak couple dah. Macam tu. Okay. Now, inilah FX kita. Betul ke tak betul? Apa yang kita kena cari? Pintasan Y. Pintasan Y. Nampak kat sini kita mungkin kita terpalatau. Sama ada dia macam ini ataupun macam ini. Kita tak tahu yang mana. Jadi mari kita cari pintasan Y. Y intercept apabila X sama dengan kosong. So apa function kita tu tadi? Carilah F0 sama dengan negatif ln 2 tolak kosong. Patut siapa ada kalkulator yang mahal tu? Tolong tekankan ln 2 berapa? Silap aku kosong point-point. Hello? Anyone? Hello? 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 Annyeong? Annyeong? Mati. Tak pandai lah saya tekan. Tak pandai? Kau biar betul. Kau yang warna hitam ke yang anu? Negatif 0.693. Ya. Sama-sama. Kosong point? Negatif 0.693. 693 negatif lah. Jadi nak tahu 0.693 tu je. Okey. Jadi sebenarnya negatif kita dah tahu dah dekat mana. Yang first saya buat tu lah. Yang ini. Betul. Sebab dia dekat bawah pasti X kan. Jadi sepatutnya yang ini. Jadi yang ini dah betul lah. Yang awal saya dah betul buat dah. Jadi yang atas ni salah. Yang ini salah. Sebab apa yang atas tu salah, tengah tu salah? Sebab yang atas tu intersect Y dia pada Y positif. Kita dapat negatif sayang. Yang kedua tadi intercept dia dekat Y sama dengan kosong. Tak boleh kita dapat negatif. Kalau degil juga tak dapat markah lah. Bentuk dah cantik dah tapi langgar salah. Sayanglah. Jadi negatif 0.693 tu adalah di sini. Jadi ini membenarkan kita punya function kita betul. Okay, now what is the domain? What is the range? Kat sini kita dah tahu tadi logarithm apa yang automatic kita dah tahu jawapan dia. Range iaitu real number. Kita cari domain aja. Domain kita apa? Infinity, negative infinity until 2. Until 2 bagus. Semua tak masuk lah. Semua tak masuk lah. Okey, itu sahaja. Habis dah nak sketch function selesai. Okay, I think that's all. Thank you for your time and attention. Sabar. Aku nak start recording. Lepas ni kau tanya.